Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Selamat datang saya ucapkan, dan kepada yang baru di dalam channel ini, selamat bergabung. Saudara-saudara, baru-baru ini dan sebelum ini kita sudah pernah mendengar berkaitan dengan perhimpunan, berkaitan dengan demo yang diadakan di Semenanjung ada, di Sabah pun ada. Antara demo ataupun perhimpunan yang kita dengar sebelum ini sudah pasti melibatkan berkaitan dengan demo anti rasuah dan juga yang sewaktu dengannya. Tapi ini satu kejutan kepada Anwar Ibrahim, satu tajuk berita yang saya lihat daripada Malaysia Kini bertarikh Januari 22, di mana tajuk berita ini berkata, nama Madani buruk jika sekat rakyat demo anti rasuah. Nah, adakah sekiranya tindakan kerajaan Madani, tindakan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri untuk menyekat rakyat untuk membuat demo, membuat perhimpunan anti rasuah akan menyebabkan kejatuhan Anwar pada PRU16 ataupun mungkin tidak sampai PRU16, tidak sampai satu penggal? Adakah Anwar Ibrahim bakal ditumbangkan? Adakah Anwar Ibrahim terpaksa membubarkan parlimen kerana ditumbangkan dan digulingkan hanya kerana tindakan sekiranya kerajaan menyekat rakyat untuk membuat demo anti rasuah? Nah, saudara-saudara, sekiranya Anda mempunyai komen, silakan komen. Tindakan pihak berkuasa menghalang atau menyekat perhimpunan anti rasuah di KL pada Sabtu ini akan mencemarkan imej kerajaan, kata seorang MP Pasir Gudang, Hasan Karim. Dia yang juga peguam mengingatkan kerajaan PH, terutamanya PKR, lahir daripada gerakan bantahan di jalanan dan perhimpunan aman. Jangan lupa sejarah PH, terutama PKR itu sendiri. Jangan lupa diri, kata wakil rakyat PKR itu pada satu kenyataan. Secara berasingan, pengarah Lawyers for Liberty, LFL Zaid Malik pula menuduh PH bersikap hipokrit dengan mengenakan halangan kepada penganjur perhimpunan. Taktik mengenakan syarat yang tidak sah dan tidak perlu ini taktik yang pernah kita lihat di bawah kerajaan BN dahulu, dan amat menjijikkan apabila ia diteruskan di bawah kerajaan perpaduan yang diketuai PH. Semasa bersih 4, pemimpin PH mengecam permintaan yang sama oleh polis untuk mendapatkan kebenaran memasuki dataran merdeka. Jadi ini hipokrasi yang jelas apabila Saifuddin dan kerajaan Madani bertegas supaya kita mendapatkan kebenaran untuk berarak ke dataran merdeka, katanya pada satu kenyataan. Nah, saudara-saudara, Anda rasa apa yang akan berlaku kepada kerajaan? Adakah ini satu tamparan yang padu ataupun terhadap Anwar, ataupun satu teguran yang ikhlas daripada pemimpin PKR sendiri untuk Presiden PKR dan Perdana Menteri? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, setelah sebelum ini kita dikejutkan dengan satu berita palsu yang mengatakan Tun Dr. Mahathir meninggal dunia. Di dalam konten sebelum ini saya ada ulas berkaitan perkara itu. Walaupun di usia Tun Mahathir pada tahun 2025 ini sudah mencecah 100 tahun. Walaupun usia pada ketika di dalam jangka ataupun tempo di dalam pada usia 100 tahun, di dalam saat Mahathir yang sudah semakin tua, mungkin orang kata bila-bila Tun Mahathir boleh dipanggil. Tapi saudara-saudara, kita dapat lihat Tun Mahathir masih juga berjalan ke sana sini dan masih aktif di dalam media mengeluarkan kenyataan dan sebagainya. Maknanya Tun Mahathir masih sihat. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan berita palsu tersebut, saya ada ulas di dalam video sebelum ini. Nah, di dalam ruangan komen berkata, saman RM 100K atau sumbat masuk penjara 20 tahun.
Adakah uh, me- ada sebab ataupun alasan Tun Mahathir boleh disaman sehingga RM 100.000, dan adakah sebab Mahathir boleh disumbat masuk penjara selama 20 tahun? Saudara-saudara, adakah Mahathir telah melakukan kesalahan yang sangat besar ataupun mungkin terlibat dengan salah laku pada waktu pemerintahannya dulu? Kita pun tidak tahu. Tapi kalau setakat 100.000, saya rasa itu mungkin, kalau Tun Mahathir memang kita tahu jutawan mungkin setakat begini. Tapi kenapa pula nak saman Mahathir sehingga RM 100.000 kan? Dan juga kenapa pula dilibatkan pula nama Mahathir untuk dipenjara selama 20 tahun? Nah, walaupun ada yang kata Mahathir kritikal, bukan dalam keadaan kesehatannya, tetapi dalam keadaan politik. Karena sekarang melihat Anwar Ibrahim berada di atas menjadi Perdana Menteri, dan beliau pula kalah teruk pada PRU 15. Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak, Anda rasa berkaitan dengan komen salah satu viewers di dalam channel ini berkata saman 100K atau sumbat masuk penjara 20 tahun. Mungkin ini bukan penyokong Tun Mahathir, dan mungkin ini harapan beliau agar Mahathir disaman dan juga masuk penjara 20 tahun. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan bapak yang saya amat hormati, terima kasih karena terus setia dan bersama di dalam channel ini. Satu lagi pendedahan yang buat ramai panas telinga, terutamanya penyokong-penyokong PAS rasanya, dan juga semua yang menyokong walaun-walaun ini yang mengangkat kepimpinan kerajaan negeri daripada parti PN. Mereka kata pemimpin mereka bagus, mereka kata kaki tangan pegawai di dalam kerajaan negeri semuanya baik-baik, tapi sebenarnya satu lagi pendedahan yang amat panas, dan ini melibatkan salah satu kepimpinan kerajaan negeri di bawah pentadbiran Perikatan Nasional ataupun PAS. Saudara-saudara, sebelum ini kita mendengar nama MB Perlis dikaitkan dengan SPRM, dan kali ini pula Kerajaan Perlis pula. Kaki tangan Kerajaan Perlis didakwa seleweng bantuan mualaf lebih RM 100K. Adakah dengan berita ini boleh menyebabkan satu kesan yang buruk kepada MB Perlis dan seluruh kepimpinan Kerajaan Negeri Perlis? Seorang kaki tangan jabatan Kerajaan Negeri Perlis didakwa menyeleweng uang bantuan untuk mualaf yang berjumlah RM 132.000. Sumber SPRM berkata, suspek berusia 28 tahun itu dipercayai sudah melakukan kegiatan tersebut selama 2 tahun sejak 2022 sehingga tahun lalu. Dia didakwa melakukan tuntutan palsu untuk membolehkan uang bantuan mualaf dikeluarkan. Namun dia tidak berbuat demikian apabila duit diperolehi. Sehubungan itu, perintah reman dikeluarkan terhadap lelaki berkenaan bermula hari ini sehingga 26 Januari depan yang dikeluarkan Magistrate Ana Rozana Muhammad Noor. Artikel daripada Harapan Daily bertarik 21 Januari. Suspek dipercayai penghubung atau orang tengah dalam menyalurkan uang sumbangan berkenaan kepada mualaf yang berdaftar. Katanya, uang bantuan dituntut suspek itu bagaimanapun tidak disalurkan kepada mualaf. Suspek diwakili Peguam Zuhair Ahmad Zakwan. Suspek ditahan 4.30 petang selepas dipanggil untuk memberi keterangan di pejabat SPRM Perlis. Kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009 kerana tuntutan palsu. Nah, adakah dengan ini Kerajaan Negeri Perlis akan tumbang? Adakah dengan ini MB Perlis bukan menjadi pemimpin pilihan kerana kaki tangan di dalam Kerajaan Perlis didakwa seleweng bantuan mualaf? Jumlahnya pun bukan sedikit, lebih RM 100K. Apa komen Anda?